Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan kita untuk malam ni ayat 119 dari surah An-Nahl ayat 119. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin thumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. Kemudian sesungguhnya Tuhan kamu terhadap orang-orang yang melakukan su', kejahatan, keburukan dalam keadaan jahilnya dia. Summa tabu min ba'di dzalik, kemudian dia bertaubat selepas itu. Wa aslahu, dan dia
memperbaikinya, mana keadaannya semakin baik selepas dia bertaubat. Sesungguhnya Tuhan kamu setelah itu sangat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat ataupun satu imam yang tekun beribadat, yang khusyuk kepada Allah. Lagi luruslah ia di atas jalan yang tauhid, dan tidaklah ia dari kalangan yang musyrik. Syakiran li an'umih, dalam keadaan dia adalah seorang yang bersyukur kepada nikmat Tuhannya. Jadi kita boleh bukti situ, kalau kita nak bukti itu wakaf jaiz, atau kalau kita wasal syakiran li an'umihi jtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, itu kalau kita wasal. Ijtabahu, Allah Ta'ala telah memilihnya, memilih Ibrahim itu dan memberi petunjuk kepadanya kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah, kami berikan kepadanya di dunia kebaikan, dan sesungguhnya ia di akhirat nanti dari kalangan orang-orang yang saleh. Thumma auhayna ilaik, kemudian kami wahyukan kepadamu, anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar kamu mengikuti akan millah, cara beragama yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, itu agamanya Hanif. Hanif maknanya lurus dan jauh daripada syirik. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ia, yakni Ibrahim itu, dari kalangan golongan yang musyrik. Dua kali diulang, wa lam yakun minal musyrikin, dan juga wa ma kana minal musyrikin. Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi, bahwasanya sesungguhnya dijadikan hari Sabtu itu terhadap orang yang berselisih padanya, dan sesungguhnya Tuhan kamu akan menghukum sesama mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka itu perselisihkan. Summa inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalah, sesungguhnya Tuhan kamu terhadap orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, as-su', dalam keadaan dia jahil. Apabila seseorang melakukan kejahatan, sesuatu keburukan, maka dia dianggap jahil dengan apa yang dia lakukan. Sama ada yang dimaksudkan su' ini kalau merujuk kepada ayat yang sebelumnya, orang-orang yang mengadakan pendustaan kepada Allah sehingga dia menukar hukum halal haram, ataupun orang yang menyalahi perintah Allah. Maka perlulah dia bertaubat supaya diberi keampunan dan rahmat kepadanya. As-su' di sini ialah wahwa kullu ma la yanbaghi minal kufri wal ma'asi, perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, sama ada kufur ataupun perkara maksiat, bisababil jahalah, dengan sebab jahil. Adapun dikatakan jahil, li anna kullaman 'amila as-su' fa innama yaf'aluhu bil jahalah, kerana setiap orang yang melakukan as-su', perkara yang buruk, jahat, apa sahaja perkara fahsyat, perkara munkar, perkara maksiat, maka dia dikira melakukan dalam keadaan dia jahil. Jahil tidak semestinya dia tak tahu yang perkara itu buruk. Manusia secara fitrahnya tahu perkara itu buruk. Maksud jahil di sini ialah dia tidak tahu tentang akibat yang dia akan tanggung selepas keburukan dilakukan. Kerana manusia tidak pernah melihat hukuman di akhirat, tidak pernah ditunjuk kepada manusia kecuali musibah yang berlaku di dunia. Padahal fala yarda ahadun bil kufri ma'al ilmi bi kaunihi kufran, tidaklah seseorang itu redha dengan kekufuran kalau dia tahu bahawa perbuatan itu membawa kepada kufur. Wala tasdar al maksiyatu anhu, dan tidak muncul, tidak berlaku perkara maksiat daripadanya, illa idza ghalabatis syahwah 'ala al aqli wal ilmi, melainkan apabila keinginan nafsu, syahwat, hawa nafsunya mengatasi akal dan ilmunya. Akalnya tahu perkara itu salah, tetapi nafsunya nak buat juga, mana dia dianggap telah terdorong oleh sifat jahilnya. Dia tahu dari segi ilmu, dia tahu perkara itu salah, tapi dia masih melakukannya, maka dia telah
dikira jahil. Ayat ni hampir sama dengan ayat boleh rujuk dalam surah An-Nisa, di awal surah An-Nisa muka surat yang keempat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Bahawa sesungguhnya taubat itu diterima daripada orang yang melakukan as-su', kejahatan, dalam keadaan dia jahil, kemudian dia bertaubat dalam tempoh yang qarib, yang dekat. Maknanya dia tidak menangguhkan taubat, dia segera bertaubat. Itulah orang-orang yang Allah Ta'ala menerima taubatnya atau memberi keampunan kepadanya. Jahil di sini sama dengan ayat 119 surah Al-Nahlu. Jahil bukan bermakna tidak tahu. Seseorang tu tahu dosa, tetapi orang yang buat dosa tetap dikira jahil kerana dia sebenarnya tidak tahu dari sudut akibat yang sebenar akan ditanggung. Kemudian satu lagi ayat lain dalam surah Al-An'am. Wa idza ja'aka alladzina yu'minuna biayatina, apabila datang kepada kamu ya Muhammad orang-orang yang beriman dengan ayat kami, maka katakan kepada mereka, faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, sejahteralah ke atas kamu, Tuhan telah menentukan pada dirinya, pada zatnya akan rahmat untuk kamu, bahawasanya annahu man amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Itu dalam surah Al-An'am. Bahawasanya sesiapa yang melakukan perkara keburukan, kejahatan dalam keadaan dia jahil, kemudian dia bertaubat dan dia islah, memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik, maka Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi al-maghfirah war-rahmah, keampunan rahmat itu kedua-duanya murtabitani, terikat dengan bitaubati wal inabah, dengan sifat taubat dan kembali kepada Allah. Seseorang yang mahu mendapatkan keampunan dan rahmat daripada Allah setelah dia melakukan kejahatan, dia kena ada dua sifat, itu taubat dan inabah. Seseorang itu perlu bertaubat dan dia semakin dekat dengan Allah. Wan nadam ala ma fa'alu, dan menyesal di atas apa yang telah dilakukan. Wa islahul a'mal ala wifqi muradillahi wa rasulih, memperelokkan amalan supaya menepati akan kehendak Allah dan Rasulnya. Faman taba min ba'di dzalik, maka sesiapa yang bertaubat setelah itu, setelah dia melakukan kejahatan dan dia berusaha untuk islah, dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala mengampunkan dosanya dan merahmatinya di dunia dan di akhirat. Inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan kamu setelah itu. Diulang sekali lagi, inna rabbaka di awal ayat, thumma inna rabbaka lilladzina amilus su', kemudian inna rabbaka min ba'diha, sesungguhnya Tuhan kamu setelah itu. Setelah itu mana? Setelah si hamba yang melakukan dosa itu bertaubat, kembali kepada Allah, maka Allah Ta'ala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap as-su', keburukan yang berlaku daripada si hamba dengan sebab kejahilannya. Wa hadza yadullu ala anna irtikab adz-dzam, perkara ini menunjukkan bahawasanya seseorang yang melakukan dosa itu yakunu ghaliban, adalah berlaku biasanya bisababi ghalabati syahwah ala mizanil aqli wal ilmi, dengan sebab mengatasinya keinginan nafsu di atas neraca timbangan akal dan ilmu. Manusia adalah makhluk yang ada asyahwat. Syahwat ni maknanya keinginan nafsu. Ada at-tasyahi, ada keinginan. Tidak ada sesiapa di antara kita yang boleh menafikan perkara ni. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan. Kita mudah contoh, kita pergi kedai lah, kita pakai kereta, kereta kita biasa tengok sebelah, comelnya kereta ni. Bila keluar mulut rasa comel, mata menilai comelnya kereta ni, kenanya nafsu dia tu. Kalau orang tak ada nafsu, dia tengok serupa kereta comel, kereta mahal, kereta murah,
Itu baru bab kereta, itu belum lagi bab makanan, belum lagi urusan lain. Memang kita ada nafsu. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan bahawa dia tidak ada nafsu. Tetapi keinginan nafsu perlu selari dengan hukum agama. Kalau tidak selari ataupun keluar daripada hukum agama, bermakna dia telah keluar daripada mizan timbangan al-aql wal-ilmi, akal dan ilmu. Kita dapat berapa ramai orang yang mencuri, sebenarnya dia bukan miskin pun, dia dah kaya, dah harta dah cukup dah, tapi dia masih mencuri sebab nafsunya nak lebih lagi. Dia nak lebih lagi. Apabila manusia mengikuti nafsunya, walaupun dia tahu bahawa perkara yang dituruti oleh nafsu itu salah, bermakna pertimbangan akal dan ilmu sudah terlepas daripada dirinya. Maka di sini Allah Ta'ala memberi peluang sesiapa yang melakukan apa-apa as-su' as-sayyi'ah, apa-apa kejahatan, keburukan, peluang untuk orang itu kembali masih ada selagi pintu taubat belum ditutup. Pintu taubat hanya ditutup apabila nyawa sampai ke halkum. Tuqbalu taubatil abdi ma lam yugharghir, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Diterima taubat seseorang hamba selagi nyawa belum sampai ke halkum, ataupun sebelum matahari keluar daripada sebelah barat. Tapi bila berlaku dua situasi ini, nyawa sampai sini ataupun matahari sudah naik sebelah barat, pintu taubat ditutup. Selagi belum berlaku dua perkara ini, orang yang melakukan apa sahaja as-su', maka Allah Ta'ala akan menerima taubat hambanya itu sekiranya si hamba itu bertaubat dan wal inabah, kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya tidak ada sesiapa di antara kita yang terlepas dari melakukan as-su'. Jadi sini kita kena ambil peluang untuk segera al-inabah, kembali kepada Allah, seperti dalam ayat surah Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui ke atas diri mereka, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia, yakni Allah, bersifat ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha mengasihani. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Anibu maknanya irji'u, kembalilah kepada Tuhanmu. Seseorang yang mengakui akan kesalahannya dan bertaubat, dia kena pilih jalan untuk semakin dekat dengan Allah. Kalau orang itu kata dia bertaubat tapi dia masih memilih jalan yang salah, maka tidak mustahil dia akan kembali melakukan kesalahan yang sama, sebab dia tidak ikut jalan yang betul. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhan kamu. Wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun, dan tunduklah kepadanya sebelum datang kepada kamu azab dalam keadaan kamu tidak akan lagi ditolong. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun, dan ikutlah apa yang terbaik yang diturunkan oleh Tuhanmu sebelum datang kepada kamu azab dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Jadi perintah untuk seseorang bertaubat kerana Allah Ta'ala tetap memberi keampunan kepada hamba yang mahu bertaubat walau sebanyak mana dosanya. Itu kita nak habiskan tu ayat minggu lepas. Baik, untuk malam ni tajuk yang lain berhubung dengan kisah Nabi Ibrahim dan perintah untuk mengikut millatihi. Millah maknanya cara beragama, cara kehidupan beragama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam satu-satunya rasul yang Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Ta'ala telah memilih, menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummatan, satu umat. Umat di sini maknanya imam.
Dalam bahasa Arab umat ni dia ada banyak makna. Umat boleh jadi dengan makna satu jamaah, satu kumpulan. Wal takum minkum ummah ummatu yad'una ilal khair. Nalah ada di antara kamu satu umat, yakni satu jamaah, satu kumpulan yang menyuruh perkara yang baik, yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Ada juga perkataan ummah dengan maksud masa. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa arsilun. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina ila akhiril ayah. Dan berkatalah orang yang terselamat. Maksud orang terselamat ni dalam kisah Nabi Yusuf, dia ada dua orang masuk penjara. Dalam dua orang itu ada salah seorang terkeluar. Dan setelah berlalu tempoh yang masa yang lama, waddakara ba'da ummah merujuk pada zaman, masa, barulah orang ini teringat. Dia kata tak apalah, ana unabbi'ukum, aku boleh cerita kepada kamu kalau kita hantar aku kepada Yusuf yang masih di penjara, sebab dia boleh mentakwilkan mimpi. Ummah dalam ayat tu, ayat surah Yusuf, dengan maksud satu tempoh daripada masa. Jadi ummah ni ada pelbagai makna, tapi ummah dalam ayat 120 surah An-Nahl maknanya imam. Ummah di sini adalah imaman qudwatan jami'an li khisalil khairi, merupakan seorang imam yang menjadi qudwah ikutan yang terhimpun padanya sifat-sifat kebaikan. Walaupun wal aslu fil ummah, asal pada perkataan ummah adalah al jamaah al kathirah, satu jamaah yang ramai, satu kumpulan manusia yang